أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم. Sadaqallahul Azim. Teruskan majlis ilmu kita dengan baca petang hadis dengan tajuk Fadilat Sedekah, celaan bakhil, hadis yang ketiga. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahawa pada suatu ketika saya telah pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di bawah naungan Kaabah. Melihatkan saya, baginda sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, "Demi Tuhan Kaabah, mereka ialah orang-orang yang paling rugi." Saya pun bertanya, "Saya korbankan ibu dan ayah saya untuk Tuan. Siapakah orang-orang itu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka ialah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, melainkan orang-orang yang melakukan begini, begini dan begini, ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kirinya, yakni menginfakkan hartanya, sedangkan orang yang sedemikian sangat sedikit." Hadis Mishkat muttafaq alaih. Keterangan, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an ialah antara para sahabat yang zuhud, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak beliau, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian, adalah sebenarnya suatu pujukan untuk hati beliau agar beliau tidak sedikit pun menghiraukan tentang kefakiran dan kezuhudannya. Harta benda yang banyak itu sendiri bukanlah suatu perkara yang baik, malah ia merupakan sesuatu yang merugikan dan membinasakan. Ternyata bahawa ia sesuatu yang akan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman yang kita dapat saksikan setiap hari bahawa tanpa kesempitan hidup sangat kurang seseorang itu dapat rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun harta bukanlah sesuatu yang memudaratkan untuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghulurkan tangan kemurahannya ke empat-empat penjuru di tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang memerlukan. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa orang yang sedemikian sangatlah sedikit. Secara umum inilah yang berlaku. Di mana-mana pun harta melimpah, ia juga membawa bersamanya maksiat, dosa, berpoya-poya dan bermewah-mewah. Berbelanja tidak tentu pasal dan membiayai rancangan untuk nama dan kemasyhuran ialah antara keramat-keramat harta yang paling kecil. Untuk kenduri kendara dan majlis-majlis keramaian yang lain, ribuan ringgit dibelanja tanpa berkira. Namun untuk menginfakkan harta kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi keperluan orang-orang yang berhajat dan orang-orang yang kelaparan, tidak sedikit pun ada peluang. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia ini, merekalah yang akan kurang asetnya di akhirat. Melainkan orang yang mendapatkan pendapatan dengan cara yang halal dan menginfakkan hartanya begini dan begini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke sana dan ke sini, sebagaimana hadis di atas, sebagai tanda menginfakkan harta ke sana dan ke sini. Pada hakikatnya, harta ialah perhiasan dan kemuliaan untuk orang yang menginfakkannya ke sana dan ke sini. Manakala untuk orang yang mengumpul dan menghimpunkannya, harta merupakan penyebab datangnya berbagai-bagai musibah. Harta itu akan membinasakan tuannya dan harta itu sendiri akan hilang daripada pemiliknya. Harta ialah sesuatu yang memang tidak setia. Ia tidak akan dapat memberi manfaat kepada sesiapa pun, sama ada manfaat dunia atau akhirat, selagi ia tidak berpisah daripada tuannya. Alhamdulillah tuan-tuan.
Apa yang kita dengar sepotong hadis dengan tajuk celaan bakhil, mudah-mudahan dengan iktibar bagi kita dapat amal. Dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan keluarga kita yang ada di majlis ini insya-Allah. Sedai majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.